how impactful Mane datang ke Bayern Munich menggantikan Lewandowski? Sadio Mane is having his time dekat Bayern Munich. Okay. Truthfully cakap. And Nagelsmann pun seronok dengan barisan front four dia. Okay. Yang apabila kau nampak Sabitzer ataupun Kimmich pegang bola, empat-empat berlari ke depan, tak tengok belakang dah. Macam tahu-tahu je bola nak sampai mana. Sabitzer dengan Kimmich, walaupun dua-dua main double pivot, jangan cakap passing accuracy masing-masing 90 dengan 87 Marcel Sabitzer. Marcel Tapi it takes Sabitzer. time lah. Sekarang baru nampak. Tapi Sabitzer tu pun sebenarnya boleh nampak dia sebenarnya adalah dia bakal turun kepada fringe player sebab yalah aku tak tahu lah Nagelsmann nak pakai dia lagi ke ataupun nak memberi man management yang cukup untuk Ryan Gravenberch matang. And kita still boleh nampak lagi beberapa key player datang balik macam Goretzka. Okay. Dan beberapa nama yang even sekarang ni pun Nagelsmann ada kemewahan untuk tak memainkan player yang sama. Macam baru-baru ni Musiala tak start tapi still juga Bayern skor 7. Gravenberch belum lagi tu. Dengan Mazraoui belum kira lagi. Mel, Bayern Munich bawa masuk satu centre back. Membayar tau. Dia sebenarnya bawa masuk centre back tu satu perkara yang rare. Bawa masuk centre back luar daripada Bundesliga. Satu. Yang kedua, Bayern Munich membayar untuk dapatkan pemain tu pun satu perkara yang rare. Sebelum ni semua dia game back free. Baik Alonso, baik player-player lain semua. Ataupun murah. Ataupun murah lah. Bagian price lah. Bawah 20 million lah confirm. Dia pakai Coutinho pun load, dia bagi Sador apa semua. Lepas tu dah aku dah pakai kau, aku menang Liga dan kau pergi balik. Macam tu. Matt Hummels. Matt Hummels. Aku dah pakai kau apa-apa dan kau pergi balik Dortmund balik. Tapi dia membayar satu jumlah yang besar untuk Matthijs De Ligt. Dan De Ligt baru berusia 22 tahun. Aku nak bercakap soal perjalanan seorang pemain yang semua pasukan besar di Eropah merebutkan khidmat dia. Tapi dia memilih untuk pergi Juventus. Aku anggap dia flop di Juventus. Aku anggap dia flop. Ada dua sebab. Satu, kerana dia memilih Juventus itu sendiri. Kau daripada Ajax, kau terus pergi ke Juventus, kau segar tengkuk. Sebab physicality di Serie A kau tak boleh nak cerita banyak. Satu, walaupun badan kau besar. Kedua, kegagalan kau untuk merebut tempat tu. Hujung season lepas, pertengahan season lepas, baru dia start dapat tempat yang betul-betul konkret dalam skuad Juventus. Tapi dia pergi ke Bayern Munich. Keputusan yang bijak tak sebenarnya? Dia dah start score gol, dia dah dalam first 11, tapi keputusan yang bijak sebenarnya. Bagi aku, satu keputusan yang bijak. Okay. Sebab Bayern ada satu coach nama Nagelsmann. Okay. Nagelsmann kita boleh tahu dia punya visionary dia dalam bola sepak. Satu coach yang muda. And aku rasa dia memahami De Ligt. De Ligt juga muda. Dia tahu macam mana dia nak kawal player dia. Okay. And sebab aku tengok De Ligt ni daripada zaman di Ajax dulu. Masa zaman Ajax tengah meningkat. And bila dia pergi ke Bayern Munich, aku rasa dia keputusan yang bagus. Sebab dengan projek yang ada kat Bayern Munich, satu pasukan besar di Bundesliga. Macam tu aku rasa. Ataupun kau rasa sebabkan status Bayern Munich tu yang dah menang Bundesliga 10 years straight dan juga sebuah pasukan yang struggle harmoni dia macam Juventus juga memainkan peranan. Mungkin aku rasa sebab tu juga. Sebab of course Bayern Munich ada satu pasukan yang sejarah dia besar, memenangi pelbagai cup yang ada. Okay. Di Bundesliga, di Eropah, di Europe. Maaf. Dan aku rasa De Ligt memilih untuk ke situ and boleh mengembangkan lagi dia punya career dia dari situ. Dia masih muda. Sebab ada juga player muda yang pernah berada di bawah Nagelsmann tapi hari ini still lagi struggle di Bayern Munich. Salah satu contoh terdekat mungkin Sabitzer ataupun Sabitzer now dah jumpa form dia, mungkin dah start untuk season. Mungkin Upamecano. Last season dia tak dapat that tune dengan Bayern Munich. Tapi bercakap soal satu lagi nama. Kau menang 7-0 ni. Kau bayangkan dalam tempoh 3 perlawanan terakhir untuk Bayern Munich, kau dah menjaringkan 6 gol, 2 gol dan 7 gol. Kau bayangkan dalam tempoh 3 game kau dah menjaringkan 15 gol. Dia ada ni tau. Dia sekarang ni pegang rekod untuk gol difference terbaik tau. Positif 14. So, kau bayangkan. Tapi, bercakap soal tu, satu nama yang aku rasa kena highlight di season. Actually, last season pun dah start sebut nama dia. Tadi kau dah sebut nama dia. Dan di season aku rasa, attention tu banyak pergi ke arah dia. Sedar ataupun tidak, kehilangan Lewandowski pergi ke Barcelona, memberi ruang kepada pemain lain lebih mudah untuk menjaringkan gol. Lebih terbuka. Senarai penyaring tu lebih terbuka.
Dan Bundesliga top scorer as for now selepas match day 3 adalah Jamal Musiala. Kan? Aku macam Seronok sebenarnya. Aku Jadi fan Jerman sekarang ni dah sangat seronok. cakap je lah diri kau sendiri. Alah, jangan tapis-tapis macam tu. Jangan nak macam konon-konon. Sebab- Kau nak Dulu Bayern dah melalui berapa transisi. Dulu kita selalu dengar robbery. Okay. Lepas tu kita masuk kepada gol era Lewandowski dan juga Müller. And then sekarang ni is a new breed of player, young player yang Nagelsmann boleh control. Okay. Aku tak tahulah kenapa Lewandowski pilih untuk keluar pada Bayern. Tapi aku rasa dia bukanlah sebab daripada segi sporting. Faham? Okay. Daripada segi sukan itu sendiri. Aku rasa mesti ada kena-mena dengan orang kata apa, persekitaran. Sebab dia pernah cakap, siapa je nak main untuk Bayern? Sekarang kau tengok siapa yang datang Bayern. And macam mana, how well Bayern perform. So pada aku sekarang ni, pembangunan player yang sedang berapa aku rasa front four dia punya average umur aku rasa tak sampai 25. Okay. And still Serge Gnabry starts to find his form back. Leroy Sané pun sama. Jamal Musiala, Müller pun sama. Kimmich pun sama. Every position start daripada front, back four ke depan tu Bloom maksud aku berkembang dengan cara dia sendiri. Yang mana patut pass, capai passing accuracy tinggi. Yang mana patut laju, mencapai kelajuan yang betul. Yang mana patut finish dengan tepat. So sekarang ni kalau kau tengok Bayern bertukar sistem 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-2. Tapi kita semua tahu it's all on paper. Bila atas padang, macam aku cakap tadi, bila atas padang kau nampak je transition player antara dua player ni, Kimmich dengan Sabitzer ni, keempat-empat orang depan ni berlari terus masuk tempat masing-masing. Seolah-olah dia tahu bola nak sampai kat mana. So maknanya tak ada focal point untuk dia orang lari. Macam dulu kita tahu dia punya target man Lewandowski. Mana-mana bola pun mesti go through dia. Okay. Sekarang ni midfield boleh pilih siapa yang dia nak pick out. And forward player pun boleh pilih belah mana dia nak bola, sini ke, sini ke. So itu perkembangan yang bagus di Bayern. And even dia membuatkan perbezaan ketara untuk Bayern Munich sekarang ni. Aku rasa berbanding Lewandowski sebelum ni, he's a pure number 9. So bila kau bawa masuk Sadio Mane, pemain yang boleh beraksi sebagai second striker, number 10, ataupun boleh duduk di bahagian flank kiri contohnya. So dia membuatkan lebih mobile keseluruhan di barisan depan tu. 4-2-3-1, 4 orang kat depan tu kau boleh rotate each other je sebenarnya. Kau boleh tolak mula pergi depan. Member siap mengaku lagi handball. Betapa murah hatinya dia. Tak apalah, gol ni kau batalkan lah, gol ni aku ambil lah gol. Tapi aku nak tambah sikit. Aku tertarik dengan Gnabry. Dia skor sambil tangan dia berbalut tau. Tak tahu patah ke. Yes. Tangan belah Belah kiri. belah kiri. Tak punya dia ada passion. Mungkin balasan Tuhan. Dia selalu kan celebrate dia buat macam ni. So tangan sakit, kopi.